Hari ini hatta di parlimen bila kita tanya pun tidak ada satu jawapan apakah dasar yang diamalkan hari ini, apakah standard yang nak capai hari ini, apa kluster-kluster tumpuan dia. Kita dah buat belaka semua dah, dan kita dah ada target. Kalau ditanya pasal contoh sekolah agama, kalau dia dah tahu ada pentadbiran yang menetapkan piawaian tertentu terhadap kualiti sekolah agama, dia boleh menjadikan isu-isu seperti sekolah-sekolah pondok, sekolah tahfiz yang menjatuhkan reputasi Islam dengan perilaku kita kata pengendalinya, maka dia boleh bagi jawapan. Saya ada jawapan. Jawapan kita ialah ini kita bukan nak balas denda, tapi cuma kita tahu Menteri Agama ni memang sangat penting lah dalam negara kita. Kerana agama Islam tu agama persekutuan. Dan kita lihat betapa pentingnya Menteri Agama ni ketika dulu lah. Dr. Mujahid ketika menjadi Menteri Agama, seperti nombor satu lah menjadi sasaran. Isu orang mati minum arak pun Dr. Mujahid kena jawab. Isu sajak pun Dr. Mujahid kena jawab. Tetapi hari ni Menteri Agama bila ditanya, jawapan dia tu seolah dia masih lagi mufti, bukan menteri. Dan kita juga agak terasa hati terkilang lah bila isu melibatkan Liverpool, benda yang populis cepat dia respon. Tetapi berkenaan yang patutnya menjadi benda yang pokok dalam negara kita, sebagai contoh di Kelantan ada tubuh pondok liwat budak, banyak isu seks. Walaupun benda tu masih di peringkat mahkamah, tapi sepatutnya Menteri Agama kena respon apa SOP polisi baru yang membolehkan sekolah ni selamat. Sebab kita dah dengar ada ibu bapa mula takut nak menghantar budak-budak ke sekolah agama kerana isu yang berlaku di Kelantan dalam sebelah dua ni. Tetapi Menteri Agama seolah-olah tak bekerja, dengan pakaian dia pun seperti bukan seorang menteri. Semua jaga pondok datang ke pejabat dengan selipar, tak ada protokol. Jadi nasihatlah Menteri Agama yang dulu nak bekerja pun susah rasa. Hari ini dia tidak ada serangan, dia boleh bekerja dengan senang, tetapi dia tidak minat untuk benar-benar bekerja di bawah jabatan menteri menjaga hal ehwal agama ini. Dan dia tidak ada kawasan sebab dia bukan politik, tapi kerja dia tu kita puas hatilah. Kita minta sebagai abang kepada adik, mantan Menteri Agama kepada Menteri Agama, supaya dia rasa bersemangatlah untuk melaksanakan tanggungjawab dia ni. Saya rasa dari sudut pengalaman dan pendedahan semasa saya menjadi menteri, beliau adalah salah seorang daripada anggota mesyuarat mingguan jabatan, dan dia mewakili pejabat mufti mengetahui semua dasar-dasar yang kita perkenalkan pada waktu itu, iaitu rahmatan lil alamin, serta 7 kluster yang kita tumpukan. Antaranya ialah pendidikan, di mana dalam pendidikan itu kita meletakkan satu benchmark yang kita inginkan, yang kita aspirasikan, bagaimanakah kita kata kualiti sekolah-sekolah tahfiz dan agama ini. So tentu semasa saya menjadi menteri, saya lebih tertumpu kepada soal-soal dasar, soal-soal pentadbiran untuk meningkatkan prestasi dan mencapai piawaian-piawaian tertentu. Hari ini hatta di parlimen bila kita tanya pun tidak ada satu jawapan apakah dasar yang diamalkan hari ini, apakah standard yang nak capai hari ini, apa kluster-kluster tumpuan dia. Kita dah buat belaka semua dah, dan kita dah ada target. Kalau ditanya pasal contoh sekolah agama, kalau dia dah tahu ada pentadbiran yang menetapkan piawaian tertentu terhadap kualiti sekolah agama, dia boleh menjadikan isu-isu seperti sekolah-sekolah pondok, sekolah tahfiz yang menjatuhkan reputasi Islam dengan perilaku kita kata pengendalinya, maka dia boleh bagi jawapan. Saya ada jawapan. Jawapan kita ialah kita telah menubuhkan Majlis Tahfiz Negara, di mana ia melibatkan bukan sahaja JAKIM tetapi keseluruhan kementerian terlibat, seperti polis, seperti Kementerian Keluarga dan Hal Ehwal Wanita serta Masyarakat, seperti kita kata Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua ini perlu diambil satu pendekatan secara holistik bagi kita memantau supaya sekolah-sekolah tahfiz dan juga pondok-pondok ini berada pada satu tahap yang ditetapkan oleh Majlis Tahfiz ini, dan penguatkuasaan boleh diambil tindakan ke atas mereka yang telah melanggar prinsip-prinsip tersebut. Jadi itulah jawapan yang diperlukan untuk kita melihat secara dasar pentadbiran. Bukan jawapan-jawapan seperti seorang mufti yang kita dah bayar gaji dah mufti-mufti ini di peringkat negeri maupun wilayah untuk buat kerja tu. Dan
kita juga jangan tertipu dengan sikap luaran yang ditunjukkan seolah macam jadi Menteri Agama ni adalah seorang yang hanya mengeluarkan fatwa, tetapi bukan seorang yang mengeluarkan siasah dari sudut dasar dia apa yang nak dicapai, penguatkuasaan dia macam mana, cara nak selesai kalau masalah ni, apa dia punya kerangka yang kita nak selesai. Semua itu tidak ada di dalam menteri yang ada hari ini dalam kita kata menggarap soalan-soalan seperti tahfiz, soalan seperti halal, soalan-soalan seperti sajat, soalan-soalan seperti mabuk dan sebagainya, sebab dia tidak ada dalam kepala dia dasar pentadbiran Islam tu apa. Sebab itu bila kita letak dasar pentadbiran Islam tu rahmatan lil alamin, dengan kluster-kluster yang kita telah tumpukan, dengan pencapaian-pencapaian yang kita nak daripada semua pentadbiran Islam, itulah yang dijadikan panduan untuk kita meningkatkan pentadbiran Islam dan sekaligus menjaga Islam sebagai agama resmi persekutuan di dalam negara ini, dan diberi gaji yang mahal sebagai seorang menteri untuk menjaga Islam dari segi dasar, bukan untuk sekadar mengeluarkan fatwa yang kerja itu dah pun dibuat oleh para mufti. Jadi kalau dia berasa nak jadi mufti, teruskanlah. Kenapa dia nak letak diri dia pada satu kedudukan yang akhirnya pentadbiran Islam itu dilihat sangat lemah dan tidak kita nampak ada satu nama yang boleh dibanggakan. Saya dulu orang kata macam-macam, tapi sekurangnya saya punya dasar, saya berucap di merata negara, termasuk di luar negara, termasuklah di dalam sidang pembangunan lestari atau SDG United Nations di Kuala Lumpur, di Cambridge. Saya menyampaikan di BBC, saya menceritakan tentang dasar Islam tu sebagai satu dasar yang kita rasa moving forward dengan kita tidak meninggalkan prinsip Islam. Sekarang hanya Islam bela. Hari ni bila dah dapat jadi kerajaan, apa dia yang Islam dibela? Wallahu a'lam.